Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita dan ceritanya cukup panjang, cuma Abang bahagikan kepada tiga. Selepas seminggu ataupun lebih daripada seminggu, Abang dah pun menyampaikan cerita-cerita yang ringan. Nak kata ringan sangat tu tidaklah, tapi boleh dikatakan ceritanya tidaklah terlalu berat. Tapi dalam yang sebelum-sebelum ni ceritanya cukup-cukup berat kan. Tapi malam ni abang kembali semula menceritakan satu pengalaman yang memang bagi abang cukup berat, cukup pelik. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya abang nak beritahu kat mana lokasi kejadiannya berlaku. Berlaku dekat satu hospital. Tapi bila dipikir-fikirkan balik, lebih baik abang jangan beritahu nama hospital ni ataupun negeri mana. Sebabnya bila abang sebut aja negeri mana, semua orang akan dapat teka hospital mana. Sebabnya ada kejadian bunuh diri untuk dalam cerita kali ni. Jadi abang untuk mengelakkan daripada tercerita benda-benda yang tersalah, daripada takut jadi fitnah kan. Kisah ni berlaku pada tahun 1995, disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Sakinah. Kalau tengok daripada umurnya, rasanya dia lebih tua daripada abang. Sebabnya pada waktu kejadian dia dah pun berumur 20 tahun. Sedangkan pada tahun 1995 abang masih lagi sekolah menengah. Jadi jarak umur kita agak jauh. Kisahnya, Sakinah, kita panggil Sakinah je lah. Sakinah adalah anak bongsu daripada beberapa orang adik-beradik. Cumanya pada hari kejadian tu, pada waktu tu mak dia sakit. Sakit agak tenat sebab darah tinggi. Punca mak dia kena darah tinggi sebabkan abang dia. Mak dia terlalu memikirkan abang dia. Abang dia pada waktu tu baru ditangkap sebab hisap dadah. Dan sebenarnya satu keluarga ni dah tahu abang dia ni memang mengisap dadah. Cumanya kebanyakan daripada ahli keluarga tak nak masuk campur, tak nak report dekat polis ataupun report kat Jabatan Kebajikan Masyarakat ke tentang perbuatan anak dia ni. Cumanya bila keadaan dah jadi semakin teruk, orang kampung yang datang buat report. Jadi disebabkan report daripada orang kampung, abang dia pun telah dibawa ke pusat pemulihan dan benda tu telah menjadikan satu kerunsingan yang besar kepada si emak dan menyebabkan si emak ni masuk hospital. Anak-anak lain tak boleh jaga. Sakinah je yang boleh jaga pada waktu tu sebab Sakinah tak bekerja. Habis-habis dia belajar sekolah menengah, dia habis belajar, dia ada juga kerja-kerja sebagai pembantu kedai dekat kawasan tempat tinggal dia. Tapi dia kata kerja-kerja tu memang kerja macam tu je lah, bukanlah kerja-kerja yang hebat sangat, dia kata. Jadi disebabkan bila mak dia masuk hospital, dia kena jaga. Memang dia tak ada masalah pun nak jaga dekat hospital. Cumanya sepanjang hidupnya, inilah kali pertama dia jaga orang dekat hospital. Benda tu punyalah dia elak. Sebabnya dia ada satu perangai ataupun satu sifat. Pantang kalau dia punya telinga berdesing, mesti akan jadi sesuatu. Sama ada benda tu baik atau buruk. Tapi kebanyakan daripada peristiwa yang jadi, kalau telinga dia berdesing, mesti benda buruk berlaku. Ada sekali tu dia kata kawan dia kemalangan. Sebelum kawan dia kemalangan, dengar berita kawan dia kemalangan, sebelum tu telinga dia dah berdesing dulu. Itu adalah benda yang terjadi sejak daripada kecil sampai besar. Katanya sampai lagi sekarang. Jadi disebabkan tu dia memang mengelak nak pergi ke kawasan-kawasan yang berkaitan dengan sakit ataupun dengan kematian. Sebabnya setiap kali dia datang dekat hospital ataupun dekat rumah orang meninggal, dia punya berdesing telinga tu makin kerap dan menyebabkan dia tak berapa nak selesa. Jadi tapi disebabkan mak dia masuk hospital, nak tak nak, dia sebagai yang paling bongsu dan yang belum kahwin, dia kena jaga. Dia kata waktu jaga dekat hospital tu tak ada apa-apa masalah. Malam pertama jaga dekat hospital, berlaku satu peristiwa yang menyebabkan dia rasa tertekan.
Dia rasa tertekan dengan peristiwa tu, iaitu waktu tu dia kata masih lagi awal malam, lebih kurang pukul 9, pukul 10 malam. Dia temankan mak dia pula banyak berehat sebab untuk menurunkan darah tinggi, pesakit kena rehat banyak di samping makan ubat dia kan. Jadi waktu dia tengah rehat-rehat tu, dia pandang ke tingkap. Tiba-tiba dia nampak ada benda jatuh, benda melintas dekat tingkap tu, macam ada benda jatuh daripada atas melintas kat ruang tingkap depan mata dia. Dia ingatkan barang dan lepas tu bunyi puk, jatuh macam tu. Jadi waktu tu dia malaslah nak ambil pusing sangat. Tiba-tiba dia dengar ada orang menjerit kuat gila dekat bawah hospital. Jadi dia pun malas nak elakkan daripada benda-benda tu berlaku. Dia pun tak tengoklah apa benda yang jatuh tu. Rupanya yang jatuh tu adalah orang. Katanya ada seorang lelaki jatuh. Kalau dah macam tu, dia bukan jatuh lah sebenarnya, dia macam, yelah ya, faham-faham je lah, tak nak sebut dekat YouTube pun, abang takut ada yang tak kena nanti kan. Jadi macam tu lah, terjun dalam keadaan yang sedar. Jadi kecoh lah dekat hospital pada malam tu. Habis-habis dia orang kecoh, maksudnya belum habis lagi, maksud tengah-tengah orang kecoh tu, tiba-tiba telinga dia berdesing, sing, dia tak tahu, dia punya desingan tu kuat gila, dan dia cuba pegang-pegang telinga dia macam ni. Tiba-tiba dia nampak depan mata dia macam ada satu kilat naik ke langit, macam naik atas tu. Dia pun macam terkejut juga mula-mula. Kilat apa yang tiba-tiba muncul dekat tengah malam macam ni? Nak hujan ke? Jadi dia pun pergi cepat-cepat ke tepi tingkap nak tengok. Dia bukan nak tengok mayat yang jatuh kat bawah tu, dia nak tengok apa benda yang melintas kilat naik ke atas. Tapi bila dia tengok ke atas, dia tengok melalui tingkap menghala ke langit, dia nampak cahaya putih seolah-olah macam kilat, tapi semakin lama semakin menjauhi bumi. Dia pun pelik, apa benda tu? Jadi dia pun duduk balik ke tempat dia. Waktu tu mak dia dah sedar. Mak dia tanyalah apa yang berlaku. Lepas tu dia ceritalah daripada mula sampai habis, yang dia ada orang jatuh, lepas tu dia nampak kilat. Lepas tu mak dia cakap macam ni, mungkin apa yang Sakinah nampak adalah seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Seseorang selepas meninggal dunia, rohnya akan dibawa ke langit. Jadi mungkin, dia pun tak pasti, dia kata selepas mak dia beritahu macam tu, mungkin yang dia nampak tu adalah kelibat roh untuk naik ke langit. Tapi sama ada betul atau tidak, dia pun tak boleh nak pastikan. Cuma dia nampak selepas orang tu meninggal dunia, selang lebih kurang 5 ke 10 minit, ada kilat yang naik ke langit, dan dia sempat tengok kilat tu semakin lama semakin menjauhi bumi. Dia punya cahaya agak terang, sebab itu dia boleh sedar. Jadi dia kata dia pun tak tahu macam mana nak jelaskan, dan ini adalah pengalaman pertama dia nampak sesuatu yang dia tak pernah nampak sebelum ni. Esok pagi selepas kejadian orang terjun tu, kecoh satu hospital. Semua orang bercerita tentang siapa yang terjun. Katanya yang terjun tu adalah seorang pakcik pertengahan umur, lebih kurang 60 ke 70 macam tu. Dan dia terjun sebab dia menghadapi penyakit. Dia adalah pesakit dekat hospital tu, dan dia mengalami sakit yang tak boleh nak sembuh. Tapi tak dapatlah nak Sakinah nak tahu sakit apa. Mungkin dia kata mungkin kanser ke apa. Dan pakcik tu tak boleh nak terima, dan dia menghabiskan nyawanya sendiri. Dan cerita tu boleh dikatakan satu kawasan hospital tu pun tahu. Daripada pagi sampailah ke malam, ceritanya ulang-ulang. Sama ada nama dia, siap ada orang kongsi-kongsi maklumat lagi kenapa dia jatuh. Tapi yang sebarkan berita ni bukanlah di kalangan doktor atau nurse, tapi di kalangan penjaga-penjaga pesakit. Macam contohnya Sakinah jaga mak dia kan. Jadi ada orang jaga mak dia, ada orang jaga bapak dia. Jadi yang itulah yang duk bercerita. Jadi macam-macam maklumat lah yang dapat. Tapi dia kata, Sakinah kata benda tu dia tak berapa nak takut sangat. Cumanya setiap kali berlaku peristiwa macam tu, benda yang dia ambil kira adalah desingan telinga dia, dan dia berharap benda tu tak berulang lagi. Pada malamnya, ceritanya yang kedua dengan ketiga ni ada kaitan tau. Dah terberitahu dulu. Pada malamnya, waktu tu dia tengah tidur.
lebih kurang pukul 1-2 pagi macam tu. Mak dia dah tidur dulu lah. Dia tidur dekat kursi malas sebelah mak dia. Dia jaga mak dia. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu bunyi desingan yang memang kuat gila. Zing, zing macam tu, buatkan dia terbangun daripada tidur dia. Bila dia terbangun daripada tidur dia, dia nampak depan mata dia keranda. Bukan keranda, salah ayat dah bang. Tong mayat. Kan kalau kat hospital ada tong mayat yang selalu orang gunakan untuk pindahkan mayat daripada bilik pesakit ke bilik mayat. Tong tu yang dia nampak, tong bulat tu. Waktu tu dia terus terbangun, terduduk sebab dia nak pastikan mana datangnya tong mayat ni. Jadi benda pertama yang dia nak pastikan adalah adakah katil sebelah mak dia ni dah meninggal dunia. Jadi dia sempat dah jengah di sebalik tong tu kan, dia sempat jengah. Makcik ni hidup lagi, dia kata. Takkanlah tong ni tiba-tiba ada kat sini. Dan selang beberapa minit, pekerja hospital pun tolaklah tong tu. Tong tu pergi meninggalkan kawasan ward tu. Jadi waktu tu Sakinah terkejut gila sebab ada tong bila dia buka mata, tong mayat waktu dia buka mata tersedar daripada desingan telinga tadi. Jadi lepas tong tu pergi, dia lega lah juga. Dia tengok makcik sebelah katil, bukan makcik, Popo. Popo tu adalah nenek dalam bahasa Cina. Jadi Popo sebelah katil dia tu masih lagi sihat, masih lagi elok, tengah duduk diam macam tu, menunduk aja. Jadi dia pun tengok-tengok Popo tu, hantu ke bukan ni. Tapi memang tak nampak lah macam hantu, memang orang lah. Sebab memang sebelum-sebelum ni pun, sejak daripada mak dia masuk, Popo tu dah masuk dulu, dah duduk dekat katil sebelah mak dia. Jadi dia pun tak faham kenapa tong mayat tu ada kat situ secara tiba-tiba, sedangkan tak ada siapa yang meninggal pun dekat dalam wad tu. Jadi lepas dah habis-habis tu, tiba-tiba dah terasa nak terkencing. Dia pun pergilah dekat bilik air. Sampai dekat bilik air, baru dia nak masuk dekat ruang tempat kencing, tiba-tiba dia nampak tong mayat dekat kawasan pintu masuk bilik air. Pintu masuk ruang tandas bilik air. Punyalah dia terkejut. Dia pun terkeluarlah balik. Dia tanyalah dengan nurse yang ada dekat luar tu. Kak, dia kata, tong mayat tu kenapa letak dekat situ? Lepas tu akak tu cakap, mana ada tong mayat? Tak ada tong mayat dekat sini. Lepas tu dia tanya lagi lah, habis yang tadi orang tarik mayat tadi, atau akak tu cakap, tarik mayat dia. Entahlah, akak pun tak perasan ada orang tarik mayat. Tak tahulah kalau tiba-tiba, saya pun tak perasan, dia kata akak pun tak perasan. Jadi kalau adik takut, pergilah ke wad yang berhadapan dengan wad kita. Dekat situ pun ada tandas juga. Jadi dia pun dah tengok tong mayat ada kat situ. Dia tak beranilah nak pergi nak pastikan ada kat tak tong mayat tu untuk kali yang kedua. Sebab bila dia keluar, dia tanya dengan nurse, dia kata tak ada. Sah tong mayat yang dia nampak dekat kawasan bilik air perempuan tu adalah tong daripada mayat alam sebelah. Maksudnya tak ada tong mayat tu kat situ. Cuma mata dia je nampak. Sebab mungkin tadi dia ternampak tong mayat, dah tu duk terbayang-bayang lagi. Agaknya dia kata. Jadi dia pun pergilah wad depan. Dia buang air dekat wad depan tu. Lepas habis dia wad depan tu, dia pun baliklah dekat wad dia. Nak duduk sebelah mak dia, baliklah. Sampai dekat kawasan tandas tu, dia jengah lah, ada tak lagi tong mayat tu. Tak ada pun tong mayat kat situ. Dan memang tak nampak pun ada tanda-tanda ada duduknya tong mayat dekat situ. Sebabnya dekat kawasan tong mayat tu ada bekas-bekas kain kotor. Kalaulah betul ada tong mayat dekat situ, mana mungkin di kawasan itu ada bekas-bekas baju kotor, bekas-bekas kain kotor. Kalau ada tong mayat, bekas tu mesti tak ada dekat situ. Tapi waktu dia nampak tong mayat tu, bekas-bekas tu tak ada, yang hanya adalah tong mayat. Jadi dia kata mungkin ada makhluk-makhluk alam lain yang duk main-mainkan dia, yang duk nak menakut-nakutkan dia. Jadi dia pun duduklah sebelah mak dia. Dia cerita dengan mak dia apa yang berlaku. Lepas tu mak dia boleh buat bergurau, jangan-jangan Popo kat belakang ni dah meninggal kot, engkau nampak hantu kot. Takut juga dia kata pada waktu tu. Tapi dia tenang sebab dia tengok Popo tu yang ada ke belah katil itu memang tak nampak pun macam bentuk-bentuk makhluk alam sebelah ke, roh-roh ke. Dia tak nampak pun. Jadi dia pun sambunglah duduk berehat sebelah mak dia. Bercerita-ceritalah mak dia. Tapi malam tu dia tak boleh nak tidur. Dia kata ada sesuatu benda yang pelik, iaitu setiap kali pun dia dengar, selang 2, 3, 10 minit, dia akan dengar desingan dekat telinga tu.
Dia tunggu juga perkara buruk apa yang akan berlaku seterusnya. Tapi tak muncul-muncul perkara buruk tu. Dan akhirnya dia pun tidur sebelah mak dia. Besok paginya dia bangun, tengok Popo tu dah tidur. Popo kat sebelah katil ini ada satu sifat. Sifatnya bila siang dia tidur, bila malam dia berjaga. Jadi dia legalah juga tengok Popo tu pun dah tidur. Sepanjang waktu siang tu tak ada apa-apa pun berlaku untuk hari yang ketiga. Pada waktu hari yang ketiga ni tak ada apa-apa berlaku, semuanya berjalan seperti biasa. Cumanya Popo yang ada di sebelah katil mak dia ni tidurnya waktu siang, berjaganya waktu malam. Tapi waktu dia berjaga, dia duduk. Dia tak buat apa-apa, dia duduk. Lepas tu ada satu benda yang pelik kata Sakinah. Dekat tangan Popo tu ada masuk air tau, macam jarum yang masuk air. Tapi bila dia tengok, nurse tak pernah pun tukar jarum air, tong air. Abang cakap, abang pun tak tahu nak cakap apa. Dia kata tong air tong air yang tergantung dekat sebelah katil Popo tu tak pernah pun nurse tukar. Biar je lah kat situ. Air dekat dalam tu pun tak berkurang-kurang. Duk kat takat tu je. Dan Popo tu bila malam ke bila siang ke, tak ada siapa pun yang hantar makanan dekat dia. Bukan makanan, orang datang melawat pun tak ada. Baik anak, baik cucu, dia duduk diam kat situ. Pernah juga Sakinah cuba-cuba nak berborak. Kalau malam kan, dia pernah cuba juga nak berborak dengan Popo tu. Popo tu tak layan. Popo tu diam aja. Buat hal dia sendiri. Malamnya, lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu, tiba-tiba waktu tu Sakinah dah mula nak tidur. Mak dia pun dah tidur awal-awal, dah siap. Jadi waktu nak tidur tu, dia punya permulaan tidur tu agak terganggu. Sebabnya si Popo yang ada dekat katil sebelah mak dia ni batuk teruk, mengokol-ngokol batuk dia. Waktu tu mula-mula ingatkan macam nak buat tak tahu je, tapi kesian juga. Dia kata umur Popo tu lebih kurang 80 tahun lah macam tu. Jadi mak dia cakap macam ni, "Dek," dia kata, dia panggil Sakinah ni adik, "Dek, kau pergilah ambil minyak urut, minyak sapu yang kat dalam beg tu, kau bagilah dekat Popo tu, kau sapulah dekat belakang dia." Kesian pula mak tengok Popo tu duk mengokol macam tu. Jadi buat Sakinah pun tak banyak bunyi, dia pun ambil lah minyak sapu, dia pergilah dekat Popo tu, tanya dengan Popo tu, Popo, nak saya letakkan minyak dekat belakang Popo tak? Sebabnya kalau saya letak nanti mana tahu Popo hilang batuk, boleh berehat semula. Tapi Popo tu tak menyaut, Popo tu diam aja. 2-3 kali juga Sakinah cakap benda yang sama, dan dia pun tengok Popo tu buat tak layan je. Lepas tu dia balik kat katil mak dia balik. Abang tu betulkan kedudukan. Jadi dia balik kat katil mak dia balik. Dia cakap dengan mak dia, "Mak, Popo tu buat bodoh je mak." Tapi mak dia kata, yang peliknya, walaupun dia cakap dengan mak dia macam tu, mak dia macam, "Tak apalah, kalau buat Popo tu tak nak, kau buat tak tahu je lah." Yang peliknya, batuk tu tak hilang, duk mengokol-ngokol. Dan yang bertambah peliknya, pelik dah 2 kali, orang dekat hospital tu, baik doktor ke baik nurse, buat bodoh je bila Popo tu batuk. Batuk dia tu, kata Sakinah, boleh mengganggu tidur tau. Dia punya kuat dia tu. Sampaikan mak dia ni pun terjaga juga setiap kali dia batuk kuat-kuat. Nurse dengan doktor buat bodoh je. Mungkin sebab banyak kali diorang dah dan bagi ubat ke, atau dah bagi nasihat ke, ataupun dia masukkan ubat melalui air yang masuk dekat dalam tangan Popo tu, tapi tak baik-baik juga. Jadi tak nak malam tu Sakinah buat je lah macam boleh tidur. Paksa-paksa mata dia juga, akhirnya tertidur jugalah walaupun Popo tu duk batuk kuat gila. Jadi bila besok paginya, waktu subuh, dia kata pada dulu belum pagi sangat, waktu subuh dia nak pergi sembahyang subuh, dia kata. Bila dia sedar, dia tengok Popo dekat katil sebelah dah tak ada. Jadi tak apalah, dia pun pergilah sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, dia pergilah sarapan dulu. Lepas habis sarapan, dia naik semula dekat wad mak dia suapkan mak dia sarapan. Dan keadaan mak dia dah semakin pulih pada waktu tu. Dengan kata lain, doktor kata mungkin hari tu mak dia boleh keluar daripada hospital. Jadi tengok Popo dekat sebelah tu dah tak ada, Sakinah pun gatal-gatal mulut. Dia kata, dia pun pergilah dekat kaunter, dia tanya, Kak, dia kata, Popo yang duduk dekat sebelah katil mak saya tu mana?
Lepas tu akak tu cakap, oh Popo tu dah meninggal dah. Semalam dia meninggal, semalam malam dia meninggal. Kata. Oh, dah meninggal? Okey. Oh, dah lama tu baru dia teringat. Semalam kah? Bukan malam tadi saya nampak ke dia? Saya nampak dia batuk-batuk tadi. Tak dik, kau salah orang dik. Sebenarnya Popo tu dah meninggal dah malam semalam. Kau ingat tak yang tong mayat tu yang kau tersedar tiba-tiba tu, yang ada bawa tong mayat pada malam 2 malam sebelum tu? Dia kata dia ingat. Itulah. Dalam tu lah Popo tu. Tong mayat tu dibawa ke wad tu sebab nak ambil Popo tu lah. Sakinah cuba ingat balik tau peristiwa tu. Waktu dia tong mayat tu ada dekat sebelah dia, dia memang confirm dia nampak Popo tu ada dekat katil. Jadi bila dah tahu macam tu, cepat-cepat dia berlari ke mak dia. Dia cerita dekat mak dia, mak tahu tak Popo tu dah meninggal. Mak dia pun terkejut juga. Dia naik darah tinggi dia. Popo tu hidup. Dia cerita pada mula sampai habis. Dia tanya dengan mak dia, mak nampak tak Popo tu batuk? Mak nampak tak Popo tu ada dekat sebelah kita malam tadi? Mak nampak. Jadi dalam keadaan yang huru-hara macam tu, anak beranak dia jadi ketakutan dua-dua. Sebabnya yang diorang nampak pada malam tu adalah bukan Popo tu, tapi mungkin dia punya korin ataupun jin pendamping. Setiap manusia ada jin pendamping. Dah hara dua beranak tu, mujurlah kata Sakinah pada hari tu mak dia dibenarkan balik. Kalau tidak, dengan dia lah sekali kecut perut dengan nak mengadap untuk malam-malam seterusnya. Lepas tu dia ceritakan benda ni pada nurse sebelum mak dia balik hari tu kan. Sebelum sempat balik, dia cerita pada nurse yang dia nampak Popo tu waktu scan Popo tu batuk. Lepas tu nurse tu cakap, ini kan hospital dik. Dia kata, adik boleh jumpa dengan benda-benda pelik ni. Kalau kami kerja dekat hospital ni, dah tak heran dah kalau ada orang mengadu nampak orang kat katil, sedangkan katil tu kosong. Ada yang nampak orang berjalan sedangkan orang yang dah berjalan tu dah meninggal seminggu yang lepas. Kami dah tak heran dah nampak macam tu semua. Dah boleh kata tak kisah. Jadi kalau pengalaman-pengalaman yang adik dapat ni, adik simpanlah, buat-buat kenangan. Mana tahu boleh ceritakan dekat orang. Dan lah selepas beberapa tahun, dah 30 tahun lebih kurang macam tu, cerita tu sampailah Sakinah sampaikan pada abang. Abang ceritalah pada semua. Moga-moga jadi iktibar. Jadi sebenarnya dekat hospital ni adalah tempat macam tu kan. Banyak kali abang dapat cerita tentang hospital. Cuma kali ni abang tak boleh nak beritahu sebab di awal cerita tadi ada orang terjun kan. Sebab abang takutlah kalau yang mendengar ni adalah salah seorang daripada ahli keluarga yang terjun tu. Jadi abang untuk mengelakkan daripada tersakit hati ke yang mendengar ke. Jadi pengalaman ni memang cukup luar biasa yang dialami oleh Sakinah dan disampaikan kepada abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya hanya satu tapi abang pecah kepada 3. Cumanya di waktu bercerita tu terlalu teruja, kadang-kadang abang terlari sikit sebutan-sebutan perkataan tu. Dan ucapan selamat hari jadi ini juga abang tujukan buat Azimah Ahmad. Sebenarnya pangkat kakak lah, kakak Azimah Ahmad yang jatuh hari jadinya pada 5 hari bulan 7 hari ni. Hari ni lebih kurang lah kan. Abang rasa hari ni adalah hari 5 bulan 7. Jadi kepada Kak Azimah, saya ucapkan selamat panjang umur. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, semoga dimurahkan rezeki, semoga diberikan kesihatan baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Dan kalau tak silap abang, pada 26 hari bulan 6 itu adalah hari ulang tahun perkahwinan buat Nurul Ain dan suami. 13 tahun mereka mendirikan rumah tangga dan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan untuk kalian berdua. Semoga diberikan perkahwinan yang kekal hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sudah dengarkan cerita abang kali ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sati. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.